Arab ataupun kunci bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini boleh memberi kefahaman kepada kita ketika kita membaca Al-Quran ataupun kita membaca hadis Nabi SAW ataupun kita membaca kalimah-kalimah Arab, kalam-kalam para alim ulama kita. Bila kita baca, kita boleh faham, insya-Allah. Inilah usaha yang kita lakukan untuk kita meningkatkan diri kita dalam bahasa Arab, insya-Allah. Kerana kalau kita cara ini, maka bila-bila pun kita tak akan mengetahui makna ayat Al-Quran. Kita sampai bila-bila pun tak tahu makna hadis, sampai bila-bila pun tak tahu makna kalam-kalam para alim ulama kita dan kitab-kitab mereka. Sebab tu kita kena buat satu usaha yang gigih untuk memahami bahasa Arab. Baik. Semua dah ready ya? Semua dah ready? Okey. Jadi saya harap semua dalam keadaan bersedia, dalam keadaan bersemangat untuk belajar. Bila ada semangat, insya-Allah ilmu ni mudah untuk tuan-tuan puan. Tapi kalau semangat tak ada, susahlah sikit lah. Susahlah sikit untuk kita dapat ilmu ni. Dia kena ada semangat untuk mengetahui dan terus mengetahui ilmu ni, barulah boleh dapat. Baik, hari ni kita nak sambung surah Al-Ma'un. Ustaz tak sempat tulis, boleh tak Hajah nampak kat skrin tu surah Al-Ma'un. Boleh nampak kat skrin surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi. Tak sempat tulis. Kejap. Dahlah nak buat ke Kak buat? Dekat skrin pun boleh, nanti Ustaz tulis kat whiteboard pula. Cuma untuk peringkat awal ni tulis kat skrin. Tunjuk dekat skrin. Suruh saya boleh juga Kak. Okey Kak, tak apa Kak, sebab kan apa Dahlah nak keluar kan? Pukul 9 nanti, pukul 9. Okey. Boleh. InsyaAllah surah Al-Ma'un. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kerana bekerjasama dalam ini program ilmu ni, insya-Allah. Sama-sama kita berkongsi pahala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat pertama. Kalau kita bahagikan kalimah, hamzah tu satu kalimah. Ni terus belajar, tak tunggu-tunggu dah kita. Hamzah tu satu kalimah. Sebab nama dia hamzah istifham. Terus dapat ilmu, kan? Hamzah istifham. Ejaan dia, semalam Ustaz dah bagi kan istifham kan? Ejaan dia alif. Alif tegak tu, alif, sin, ta, fa, ha simpul, ha ribin tu. Ha, kemudian sambung dengan alif. Okey. Alif, kemudian mim. Asingkan. Cantik tulisan tu. Masya Allah. Okay. Itu istifham. Istifham. Jadi hamzah tu nama dia hamzah istifham. Tuan-tuan tulis dalam buku nota di sebelah tu kan, tulis hamzah istifham. Hamzah istifham ni ialah untuk soalan. Hamzah untuk soalan, untuk pertanyaan. Sebab tu terjemahan dia adakah? Kan dalam Quran kan? Ara'aital ladzi. Adakah ataupun tahukah gitu. Dia berbentuk soalan. Sebab tu nama dia hamzah istifham. Ra'aita, ra'aitu itu adalah perkataan fi'il. Perkataan fi'il. Ra'a itu makna perkataan fi'il. Asal dia adalah ra'a. Asal dia adalah ra'a. Masya-Allah.
Betul. Bahagikan begitu nah. Baik, alhamdulillah, jelas. Jadi asal dia ra'a. Ra'a ejaan dia ra, alif kemudian ia yang tak ada baris tu. Bunyi dia ra'a, ra'a kan. Kemudian ra'a ni maknanya telah lihat. Telah lihat. Ta tu itu dhamir. Isim dhamir yang berhubung dengan perkataan fi'il. Dhamir mukhatab. Jadi pada perkataan ara'aita tu ada berapa kalimah? 3. Ada 3 kalimah. Secara tak langsung kita tahu bahawa perkataan ini ayat ini ada 3 kalimah. Sebelum ni kita baca macam tu je, kita tak tahu apa kalimah, kita tak tahu. Sekarang kita tahu dah. Satu kalimah, ra'aitu asal dari ra'a satu kalimah, ta satu kalimah. Ara'aita. Adakah ataupun maksudnya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ataupun ara'aita adakah kamu lihat gitu. Kalau ikut asal maknanya adakah kamu lihat? Terjemahan secara mafhum, adakah kamu tahu? Terjemahan ringkas lagi, tahukah kamu? Macam tu. Asalkan ayat itu berbentuk soalan, tak kisah makna macam mana pun tak apa. Asalkan dia berbentuk soalan, pertanyaan. Dalam terjemahan Quran kita ni dia sebut tahukah kamu. Asal makna dia adakah kamu lihat. Itu asal makna. Macam tu. Faham tak? Allazi isim mausul. Allazi isim mausul. Isim untuk perhubungan cerita sebelum dan selepas. Allazi itu. Allazi isim mausul. Dah ada apa dah? Dah ada hamzah istifham, dah ada fi'il ra'a, dah ada ta. Ta tu bagi dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab makna dhamir khitab pada Nabi Muhammad. Allazi tu panggil isim mausul, iaitu perkataan untuk menghubungkan cerita sebelum dan selepas. Kemudian yukadzibu. Yukadzibu ni fi'il mudhari. Sebab ada ya. Ingat nak kenal fi'il mudhari adalah perkataan yang ada salah satu daripada 4 huruf. Tak ada bagi dah itu Iaitulah sama ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Ada salah satu daripada 4 huruf yang saya sebut. Sekarang ni ada apa? Sekarang ni ada apa kat Huruf ya. Ada huruf ya. Maknanya itu adalah fi'il mudhari tak ada ya. Dia ada salah satu tak kisahlah. Ada salah satu. Jadi bila ada salah satu tu dipanggil perkataan tu fi'il mudhari. Fi'il mudhari memberi maksud sedang berlaku atau akan berlaku. Dalam bahasa Arab dia sebut fi'il mudhari ni memberi maksud hal ni mana sedang berlaku, istiqbal iaitu sedang berlaku. Dia 2 maksud. Okey. Yukadzibu ni asal dia ialah perkataan kadzaba. Kadzaba. Lepas tu Ustaz tanya tuan-tuan, habis Ustaz dah sebut dia siap. Tak apalah. Kadzaba. Asal yukadzibu adalah kadzaba, kaf zal ba. Baca dia bagi biasa saja kadzaba. Tapi sekarang ni dah ada syaddah ni, kenapa pula? Karena dia nak mendalami maksud ataupun nak bagi penekanan tentang maksud tersebut. Sebab tu bahasa Arab ni bila yang ada syaddah tu itu memberi maksud lebih mendalam, lebih kuat, lebih kepada pemahaman yang luas. Asal kadzaba makna dusta. Tapi kalau kadzaba ada syaddah, itu makna memang kaki pembohong. Macam itulah. Kan? Kadzaba makna dusta, dusta biasa-biasa aja. Kan? Kecil-kecil je dusta. Tipu sikit-sikit je. Itu contoh. Tapi kalau perkataan tu disebut dengan kadzaba, itu memang kaki penipu lah. Asal berjumpa orang kira nak menipu je. Dia tak menipu, dia tak boleh. Kan? Dia kena menipu je. Itu makna kadzaba. Rupanya bahasa Arab ni bila ditambah huruf, ditambah syaddah ke apa, dia beri maksud lebih kuat, lebih mendalam. Okey. Yukadzibu
Ini adalah fi'il mudhari'. Dia panggil fi'il mudhari' bina majhul. Baru dengar hari ni kan. Bina majhul. Apa maksud bina majhul? Fi'il mudhari' yang disembunyikan pelaku dia. Disembunyikan pembuat dia. Disembunyikan pelaku dia lah. Kalau yukadzibu dusta, disembunyikan pendusta tu. Orang yang berdusta tu disembunyikan. Itu dipanggil fi'il mudhari' bina majhul. Nak kenal fi'il yang bina majhul ni, kalau untuk fi'il mudhari' iaitulah dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Itu formula dia. Dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Masya-Allah, dapat ilmu hari ni ya. Tuan-tuan kalau jumpa perkataan bahasa Arab, perkataan fi'il, punya fi'il mudhari' yang mula dengan baris dhammah dan sebelum akhir dia ada baris kasrah. Itu adalah fi'il mudhari' bina majhul. Untuk fi'il mudhari' dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Untuk fi'il madhi pun sama juga. Ustaz kena sebut dia siap sebenarnya nak asingkan, tapi pasal kena sebut sebab sama dia punya bentuk dia sama, iaitu dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Ustaz. Contoh. Ustaz itu huruf kedua terakhir tu kasrah. Kasrah. Contohnya kalau fi'il madhi kudziba. Kudziba. Bila kudziba dia khas dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Itu pun fi'il madhi bina majhul. Mana disembunyikan pelaku dia, disembunyikan pembuat dia. Kalau fi'il mudhari' pun sama, yukadzibu. Maknanya itu fi'il mudhari' bina majhul, itulah disembunyikan si pembuat dia. Boleh Ustaz tulis kat depan supaya nampak. Cuba fokus whiteboard Ustaz sekejap. Boleh tak fokus whiteboard? Boleh nampak tak jauh whiteboard Ustaz? Jauh sangat Lola tolong. Yes. Boleh ya? Nampak jelas? Nak dekat lagi? Okey. Okey, baik. Okay, tadi Ustaz kata fi'il madhi atau fi'il mudhari' bina majhul. Iaitu semula dengan awal dengan dhammah dan kasrah sebelum akhir. Kalau kataan kadzaba, ini asal dia ni kadzaba. Ini bina ma'ruf. Bina ma'ruf ni mana tak ada masalah. Tapi bila berubah kepada bina ini bina ma'ruf. Tapi kalau diubah kepada bina majhul, dia akan jadi itu. Kudziba. Bila bina majhul, dia akan jadi dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Ini dia panggil bina majhul. Apa maksud bina majhul? Mana disembunyikan pelaku dia. Bina majhul. Bina majhul. Mana disembunyikan pelaku dia. Okey. Kalau fi'il mudhari', kalau fi'il mudhari' kadzaba dia jadi kadzibu. Kadzaba yakzibu. Yakzibu. Kadzaba yakzibu. Ini bina ma'ruf, biasalah, tak ada masalah. Tapi kalau fi'il bina majhul, dia akan jadi yukadzibu. Yukadzibu. Dia akan jadi yukadzibu. Yang mudhari' bina majhul, yukadzibu. Yukadzibu. Nampak tak baris? Baris apa? Iaitu dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Bila fi'il bina majhul, dhammah awal sebelum akhir, dia kena terjemah imbuhan di. Imbuhan di.
Dia kena terjemah perkataan imbuhan di. Saya ulang lagi. Kalau perkataan tu dia baris macam biasa, itu bina ma'ruf. Tak ada masalah. Tapi kalau dhammah awal sebelum akhir ini bina majhul. Mana disembunyikan pelaku dia. Kalau kudziba, fi'il madhi mana telah didusta. Telah didusta, mana telah ditipu. Siapa yang menipu? Tak tahu siapa dia. Dia fi'il madhi ya. Kalau fi'il mudhari sedang ditipu. Sedang ditipu. Maknanya siapa yang menipu tu? Tak tahu siapa yang menipu. Orang mana wallahu alam yang ditipu. Jadi tu fi'il mudhari bina majhul. Gitu juga perkataan lain pun kita boleh bandinglah, boleh banding. Okey. Contoh perkataan lain. Saya tulis sini ya. Contoh perkataan lain. Perkataan apa? Kharaja. Nampak kan? Kharaja. Kharaja ni biasa. Bina ma'ruf. Tapi nak jadikan bina majhul, dia kena dhammah awal, kasrah akhir. Macam mana baris dia? Baris dia jadi macam mana? Khurija. Khurija. Dia akan jadi khurija. Kalau kharaja telah keluar. Telah keluar ia. Kita tahu ia tu siapa dia, kita tahu. Nama dia kita tahu. Tapi kalau khurija telah dikeluar. Telah dikeluar. Siapa yang dikeluarkan tu? Tak tahu siapa. Orang yang dikeluarkan kita tak tahu siapa. Sebab telah dikeluarkan. Begitu juga jadikan fi'il mudhari. Jadikan fi'il mudhari perkataan ni ialah apa dia? Yukhrija. Baik, alhamdulillah dah pandai dah. Bila jadikan fi'il mudhari, dia akan jadi dhammah awal, kasrah kharaja yukhriju. Kharaja yukhraju. Kharaja yakhruju. Kharaja yukhriju. Yukhriju. Dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Itu untuk fi'il mudhari bina majhul. Jadi terjemahan dia sedang dikeluarkan. Sedang dikeluarkan. Yang tadi telah dikeluarkan, yang ini sedang dikeluarkan. Tambah imbuhan di. Itu adalah fi'il yang bina majhul. Apa maksud bina majhul? Maksudnya pelaku dia disembunyikan. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Dengar. Baik. Kita bagi contoh satu lagi supaya lebih faham. Dua contoh dah. Satu lagi. Kuziba dah tulis. Kemudian kharaja dah tulis jadi khuriju. Satu lagi, cuba tuan-tuan sebut perkataan apa? Tak apa. Okey, perkataan biasa, daraba. Daraba makna apa? Telah pulang. Telah pukul. Mudhari' dia yadribu. Yadribu makna sedang Pukul. Jadi pelaku dia kita tahu. Telah pukul ia. Kita tahu nama dia siapa. Cuma sebut ia tu sebab dia dhamir dalam dia huwa. Yadribu sedang pukul ia. Kita tahu siapa yang pukul tu. Dhamir dalam dia takdir huwa, kita tahu. Tapi kalau duriba, Kena pukul. duriba mana bila duriba dipukul, telah dipukul ia. Siapa yang pukul? Tak tahu siapa. Sebab disembunyikan pelaku tu, pemukul tu. Bukan sembunyikan mertun tu, bukan sembunyikan kayu, bukan. Orang yang melakukan perbuatan pukul tu, disembunyikan nama dia siapa dia. Kalau fi'il mudhari' jadi cuba. Yudribu. Dia akan jadi yudribu. Macam color dah ada ni. Dia akan jadi dhammah awal, kasrah akhir.
Jadi terjemahannya dipukul, telah dipukul, sedang dipukul. Satu lagi last contoh. Saya perkataan apa? Contoh bagi perkataan bahasa Arab. Jalasa. Jalasa. Jalasa mana apa? Telah Duduk. Okey. Ini sebagai contoh je, tuan-tuan boleh cari sebanyak-banyak dalam Quran tu. Jalasa ni bina ma'ruf. Bina ma'ruf mana pelaku dia kita tahu. Telah duduk ia. Ia tu ia seorang lelaki yang kita telah maklum. Nama apa sekian-sekian. Cuma tak sebut nama, tersebut telah duduk ia. Seorang lelaki. Okey, yang tuan ada ya Rabah. yang bina ma'ruf yang ada kita tahu makna dia. Yajlisu. Ini biasa. Sedang duduk ia, seorang lelaki. Kita tahu nama dia, cuma tak sebut nama aja. Sebab dalam dia ada dhamir huwa. Sebab tu mana dia. Telah duduk ia, seorang lelaki, nama kita tahu cuma tak sebut. Yajlisu, sedang duduk ia seorang lelaki, nama dia kita tahu siapa dia. Kemudian kita ubah jadi bina majhul, iaitu apa dia? Untuk fi'il madhi apa dia? Jadi Jalas. ubah kabar dia. Ubah Julisa. kabar dia dhamma awal sebelum akhir. Julisa, nampak dah pandai dah. Alhamdulillah. Bila ubah kepada bina majhul, dhammah awal kasrah sebelum akhir iaitu jadi julisa. Nak terjemahnya julisa? Telah duduk. Telah duduk. Telah apa? Kalau tadi telah dipukul, tadi telah duduk. Duduk. telah diduduk. Macam mana gaya telah diduduk tu? Pegang dah, duduk sini macam tu kok. Macam tu lah gaya dia, telah duduk. Tu. Siapa yang mendudukkan dia tu? Tak tahu. Disembunyikan nama dia, tak tahu. Orang mana tahu pegang kepala bau dia, tak. Yang bagi dia duduk di kursi. Duduk diri tak mau duduk sangat, pegang. Itu pun tak kenal orang yang mendudukkan seseorang tu. Dia pegang. Itu makna julisa. Okey, jadikan fi'il mudhari'. Dah macam color ni. Yajlisu. Fi'il mudhari' macam mana? Bina majhul. Yajlisu. Ni kan banding kat sini. Yajlisu. Jalasa yajlisu jadi yuj. Jadi yu apa? Yajlisu. Yujlisu maknanya sedang duduk. Itulah di antara contoh-contoh fi'il yang telah bertukar menjadi bina majhul. Kelas Ustaz ambil yang dalam Quran. Kelas. Ni selalu kita bila bulan Ramadan kita dengar ustaz-ustaz kita baca ayat ni. Ni dia benda dia. Ni kedudukan dia yang kita belajar ni. Pernah dengar tak ustaz sebut ceramah? Kalau yang kataan biasa apa ni? Kasabah. Kata apa mana apa telah? Baca. Dah Tulis. Tulis. telah tulis. Kata apa telah tulis? Mudhari' dia? Sabah. Mudhari' dia? Yaktubu. Sabat. Yaktubu. Yaktubu makna apa? Sedang tulis. Sedang tulis. Pen sedang bergerak, tulisan sedang terbentuk. Itu sedang tulis yaktubu. Kalau kata apa tadi dah tulis, dah duduk diam. Tulisan dah ada, tinggal nak baca je. Itu telah tulis. Kalau yaktubu, pen sedang bergerak. Okey. Nak ubah jadi bina majhul jadi Kutibu. Kutibu. Kutiba mana telah ditulis. Mudhari' dia ialah Yuktibu. yuk apa? Tibu. Yuktibu. Kata apa? Yuktibu. Sedang ditulis. Maksudnya Ustaz kata dalam Quran tu, contoh puasa, bulan puasa, bila bulan puasa Ustaz sebut kutiba alaikumusiyam. Pernah dengar tak? Kutiba tu makna ditulis. Ditulis dengan maksud difardukan, ditetapkan. Sebab tu bahasa Arab bukan dia sekadar makna itu saja, dia makna dia macam-macam. Kutiba ni boleh maksud ditulis ataupun difardukan. Jadi ayat Quran ni ialah
Ayat Quran dia ialah kutiba alaikumusiyam. Cuba tengok. Ayat Quran. Ni ayat Quran kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzi ila akhir ayat lah. Sampai akhir. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni yang Quran kan, kutiba barisnya tu. Kutiba tadi Ustaz dah beritahu ada makna ditulis, ada makna ditetapkan, difardukan. Di sini terjemahan dia kutiba alaikumusiyam. Apa maksud dia? Smart apa? Puasa. Tetapkan puasa. Ditetapkan ataupun Diwajibkan. diwajibkan. Diwajibkan ataupun difardukan. Kan tadi Ustaz kata kutiba ni boleh kita terjemah makna ditulis ataupun ditetapkan ataupun difardukan. Pada ayat kutiba alaikumusiyam terjemahannya sesuai daripada diwajibkan. Ditetapkan ataupun difardukan. Alaikum ke atas kamu as-siyama, Puasa. puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana difardukan atas umat terdahulu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Masya-Allah. Jadi fokus kita ialah kutiba itu fi'il madhi bina apa? Mina Majhul. Majhul. Mana disembunyikan yang memfardukan tu. Siapa yang memfardukan? tak tahu. Tak tahu. Siapa yang menetapkan kefarduan puasa ni? Siapa yang? Allah. Allah. Jadi disembunyikan Allah. Sebab yang memfardukan puasa ni tidak lain tidak bukan adalah Allah lah. Kutiba alaikumusiyam, ditetapkan, difardukan ke atas kamu kan puasa sebagaimana umat terdahulu. Siapa yang memfardukan? Iaitu Allah yang memfardukan. Jadi disembunyikan pelaku dia. Disembunyikan yang menetapkan farduan puasa ni, iaitu Allah. Selesai. Tu. Okey, dibalik pada surah tadi. Dia lama kat situ masya-Allah. Macam itulah gaya mengaji dengan ustaz Boleh sabar kan? Boleh sabar? Boleh. Ya. Boleh sabar, alhamdulillah. Apa tak boleh? Sabar Ustaz. Ya. Apa Tuan Jira? Ada apa tu? Boleh sabar Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah. Berapa peratus tu kesabaran yang sanggup tu? 100%. Oh, 100%. Masya-Allah. Baik, terima kasih. Baik, sambungan yang tadi. Yukadzibu kita dah huraian tadi iaitu yang mudhari' bina majhul biddin. Biddin kita tahu dah ba huruf jar. Ba huruf jar, depan huruf jar sudah tentulah itu kalimah isim. Kalimah isim. Biddin makna dengan agama. Dengan agama. Sebab itu terjemahan dia, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan dengan agama. Ba tu huruf jar makna dengan. Ba tu huruf jar makna dengan. Ad-din adalah perkataan isim sebab ada huruf jar. Kemudian ad-din juga dikenali isim sebab ada alif lam. Banyak tanda isim kat tu. Okey. Selalu saya ulang iaitu bahasa Arab ni dia diselang-seli dengan kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Itu je ada ulang-ulang. Terus tuan-tuan perasan pada ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin ni ada tak kalimah isim? Ada kan, iaitu isim mausul ada. Ada tak kalimah fi'il? Ada, iaitu ra'a tadi tu mula-mula tu ada ra'a kalimah fi'il. Lihat. Ada. Ada tak kalimah huruf? Baru je baca tak sat. B. B tu huruf. Sebab tu saya kata bahasa Arab ni dia berselang-seli 3 unsur ni, 3 formula ni iaitu isim, fi'il, huruf. Fi'il, isim, huruf. Huruf, fi'il, isim. Macam tu. Itulah terbentuknya ayat bahasa Arab yang sepanjang-panjangnya. Dia 3 benda ni. Sebab tu
setiap kita mesti menguasai 3 benda ni. Kena kenal betul-betul apa dia isim, apa dia fi'il, apa dia huruf. Saya rasa isim Ustaz dah urai banyak kali dah kan. Mungkin tuan-tuan dah kenal sangat-sangat dah. Nama sesuatu, nama benda, nama alat, nama sebutan-sebutan. Tuan-tuan dah kenal sangat dah isim tu dengan tanda-tanda sekali. Fi'il pun kita tengah belajar tadi kan. Fi'il berbagai-bagai fi'il. Hari ni Ustaz bagi penekanan fi'il bina majhul hari ni. Dah makin kenal lagi, akan datang banyak lagi fi'il yang Ustaz akan ajar. Insya-Allah kan. Dan jangan lupa kenal juga huruf. Kenal juga huruf. Dia kata huruf memang saya kenal tu huruf hamzah, huruf ra, huruf hamzah, ya, ta, semua tu huruf. Memanglah tu huruf. Tapi huruf di sini ialah huruf yang ada makna, yang ada maksud. Huruf yang ada maksud, yang ada makna. Walaupun dia satu huruf tapi dia ada makna tersendiri, maka itu dikira huruf dalam pembelajaran nahwu. Allahu akbar. Contoh macam hamzah lah tu, Airul tunjukkan hamzah tu. Itu dikira huruf. Huruf apa tadi yang Ustaz bagi? Huruf tu? Istifham. Nama dia huruf istifham. Alhamdulillah masih ingat. Jadi walaupun satu huruf tapi kita kenal, kita tahu dia makna apa dan apa dia kategori huruf apa? Huruf istifham ke, huruf jar ke, huruf athaf ke, huruf nasab ke, huruf nafi ke, huruf apa tu? Walaupun dia satu huruf tapi dia dikira sebagai huruf dalam pembelajaran nahwu. Ataupun huruf yang berkembar dua macam huruf jar kan selalu berkembar dua kan, min dengan nun. Min dengan nun. Min dengan nun, ain dengan nun, an, fa dengan ya, fi, apa lagi? In, hamzah dengan nun, in. Itu semua dikira sebagai huruf dalam pembelajaran nahwu. Dan dia ada nama masing-masing. Ada huruf jar, ada huruf athaf, ada huruf nasab, ada huruf jazam, ada huruf taukid, ada huruf macam-macam huruf lah. Contoh sekarang kita jumpa ialah huruf ba. Huruf ba ni panggil huruf jar. Huruf jar. Huruf jar lah. Dia satu huruf je tapi dia ada makna sendiri je. Makna apa ba tu? Dengan. Ba makna dengan. Allah Akbar. Ada makna dengan. Nanti kita akan jumpa macam-macam huruf iaitu huruf istifham. Huruf istifham bukan sekadar hamzah saja tapi hal, man, itu huruf istifham. Macam Allah sebut, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjuk kepada kamu satu jenis perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Dalam ayat yang saya sebut tadi ada perkataan hal iaitu huruf. Huruf dia panggil huruf istifham, itu huruf untuk tanya. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman, hal adullukum, mahukah aku nak tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab api neraka, azab yang pedih. Jadi dalam ayat tu ada hal, ada huruf. Itu huruf istifham. Lagi huruf istifham lagi macam man. Man pun huruf istifham. Contoh macam kita sebut man anta, siapa kamu? Man tu istifham, maksudnya untuk tanya. Man anta, siapa kamu? Tu man. Man tu huruf istifham. Jadi huruf istifham ni bukan sekadar hamzah saja, bukan sekadar hal, tapi ada lagi yang lain seperti man. Huruf istifham. Ma rabbuka, tu man tu. Man apa? Man istifham. Bila malaikat tanya tu tak tanya malaikat balik, man tu apa malaikat? Tak boleh tanya, dia biasa tanya kita. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Wa ma qiblatuka, apa kiblat kamu? Wa man ikhwanuka, siapakah saudara mara kamu? Jadi itu ada istifham. Okey, selesai. Next yang kedua. Ayat kedua. Lambat nak berubah ayat kan. Macam tu lah ngaji nahwu sarah. Okey. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Okay, fa tu satu kalimah. Ni pun termasuk bahagian huruf. Fa makna maka. Zalika itu ialah isim. Siapa tahu dulu Ustaz bagi kita dah. Zalika isim apa? Isim isyarah. Alhamdulillah masih ingat, berkesan alhamdulillah. Zalika ialah kategori isim isyarah. Isim yang menunjukkan sesuatu, mengisyaratkan sesuatu. Zalika. Mana kawan-kawan dia? Kawan-kawan zalika mana dia? Hadza, Tilka. hadhihi, Tilka. tilka dan juga zalik. Hazihi. Empat tu ya. Yang pasangan empat tu bagi isim isyarah. Pertama tadi hadza untuk perkataan zakar. Sangkut kat sini pula. Baik, tak apa, perlahan-lahan. Zalika itu adalah isim isyarah. Isim isyarah bermaksud perkataan yang menunjukkan. Perkataan yang menunjukkan sesuatu. Kawan-kawan bagi zalika adalah hadza. Ingatlah, hadza isim isyarah. Hadza mana apa? Ini, itu. Hadza mana ini. Tapi ini untuk kataan muzakkar, untuk muzakkar. Tulis sini, muzakkar. Untuk muzakkar maksudnya untuk perkataan yang tidak ada ta marbutah. Contohnya macam kitabun. Kitabun. Di hujung dia tak ada ta marbutah. Dia macam tu. Apa lagi? Masjidun. Tidak ada ta marbutah. Ini contoh-contoh kataan muzakkar. Hadza kitabun, hadza masjidun boleh. Tapi kalau untuk isim isyarah yang muannas, dia kena guna hazihi. Yang muannas dia kena guna isim isyarah hazihi. Apa dia? Perkataannya contoh hazihi syajaratun. Contoh yang ada ta marbutah, syajaratun. Ini ta marbutah, ini ta marbutah. Syajaratun maknanya ta marbutah. Jadi kena guna isim isyarah hazihi. Hazihi. Apa lagi yang ada perkataan yang ada ta marbutah? Bagi satu contoh. Syajaratun mana pokok? Sayyarah. Sayyaratun. Betul. Sayyaratun. Ini ta marbutah nah. Sayyarah mana kereta. Maksudnya kena guna isim isyarah hadhihi sebab ada ta marbutah. Dia panggil kalimah muannas. Kalimah muannas. Okay, satu contoh lagi. Hazihi Baqarah. macam sama-sama dengan Ustaz nak fikir tu. Sama Ustaz nak fikir satu ni. Tak nak boleh sama. Karamah Ustaz. Ustaz ada karamah. Karamatun tu pun isi muannas juga tu, karamah. Okey. Baqaratun. Ini ta marbutah. Ta marbutah ni bila kita waqaf dia akan bunyi bukan tukar huruf bunyi Syajarah, sayyarah, baqarah. Jadi isim isyarah dia kena guna hazihi sebab dia perkataan muannas. Selesai. Ustaz, jadi kalau zalika tadi isim muzakkar, tapi kalau muannas ni jadi apa? Zaliki. Ni baru nak pergi ni. Baru nak pergi. Ustaz mulai ni dulu rentetan dia, baru nak pergi. Okey. Terima kasih Baik, soalan tu. Barulah zalika. Zalika pun bagi isim isyarah. Isim isyarah yang jauh tapi kita nampak tak boleh capai, itu guna zalika. Kalau hadza ini yang benda yang dekat yang boleh kita capai, boleh kita sentuh, kan, hadza kitabun, kitab tu kita boleh sentuh, dekat dengan kita boleh ambil, ini kitab. Hadza masjid, ini masjid, depan kita boleh pergi, dekat memang dekatlah, ini masjid. Kalau hazi pun sama juga. Hazihi syajaratun, pokok depan kita, ini pokok, kita boleh sentuh dia, boleh pegang.
Hazi sayyaratun. Ini kereta dekat kita. Yang ni Ustaz tak tahu. Hazi baqaratun, ini lembu. Boleh pegang. Kalau guna hazi maksudnya ini lembu dekat kita. Kita boleh sentuh dia. Sebab guna hazi dekat. Tapi kalau guna zalika, zalika ni itu. Itu ni maknanya kita nampak tapi jauh. Oh. Jauh tapi kita nampak. Zalika kitabun. Kita ambil contoh tu juga. Zalika kitabun, itu kitab. Mana kitab tu kita nampak dia rak tu ujung sana tu. Tu kitab, zalikal kitab. Kan. Kawan kita tanya, ainal kitab? Zalikal kitab. Okey. Nampak rak tu ujung sana, kat tepi dinding sana ujung tu. Tu, pergi cari kat sana kitab yang kamu cari tu. Jadi zalikal kitab. Jangan kata hazi kitab, tak boleh sebab jauh. Kena guna zalikal kitab baru jauh. Tu dia laju tu. Okey. Zalika masjidun. Kan orang tanya kita masjid kat mana? Zalika masjid. Zalikal masjid. Sana. Nampak menara masjid tapi jauh. Zalika masjidun. Ini contoh ni boleh faham tu. Kemudian ni untuk kataan yang mudzak. Kataan yang apa ni? Untuk kataan yang muzakkar yang tidak ada tamarrudah. Ustaz, itu zalika tu mufrad ke apa? Dia tidak ada tasniah, tidak ada mufrad, tidak ada tasniah, tidak muzakkar. Dia memang guna dia untuk isyarat aja. Sama ada isyarat untuk mufrad, sama ada isyarat untuk tasniah, sama ada isyarat untuk jamak, dia guna kataan yang sama. Zalika. Kat sini tak berubah. Yang berubah dia kat sini. Kitabani kan, kitabuna kan, masjidani, masjiduna, itu berubah kat sini. Isim isyarah tak berubah. Okey. Kemudian tadi soalan tadi, kalau ini untuk muannas, untuk muzakkar, kalau untuk muannas dia kena kata tilka. Ustaz lupa sebut tadi ya. Tilka. Tilka ni isim isyarah. Tapi digunakan untuk muannas, untuk kataan itu. Syajarah ke syajaratun ataupun sayyaratun. Tak kisahlah. Yang ada tun tu itu adalah untuk isim isyarah tilka. Maknanya untuk perkataan yang muannas. Bukan pokok perempuan, bukan kereta perempuan, tapi lafaz dia lafaz muannas. Maka digunakan isim isyarah tilka. Allahu akbar. Hebat tak bahasa Arab? Masya-Allah. Masya-Allah. Itulah hebatnya bahasa Arab. Masya-Allah. Siapa yang dia memang pertama kali dengar benda-benda ni? Ayun. Tu noh, masya-Allah. Pertama kali. Allahu akbar. Rezeki. Ni kita mengaji ni shortcut ni. Cara shortcut mengaji ni, kalau ikut cara ustaz mengaji kena hafal dia punya matan tu, kena hafal. So panjang-panjang yang kena hafal. Dalam keadaan tak memahami apa-apa pun, hafal je. Hafal kitab tu. Kemudian barulah tahun ke-3 ke-4 barulah mula mengaji sikit apa yang dihafal tu. Tu proses mengaji. Tapi kita mengaji ni shortcut terus, ustaz bagi terus. Baik. Ayat yang berikutnya. Okay, sambungan tadi. Terima kasihlah Hajah membantu. Masya-Allah. Okey. Pada farah sebut, zalika dah sebut isim isyarah. Allazi dah bincang tadi iaitu isim mausul. Yad'u. Fokus pada yad'u. Yad'u ni ialah fi'il mudhari' sebab ada huruf ya. Alhamdulillah. Sebab ada huruf ya. Asal da'a yad'u. Kalau kataan yang ada syaddah itu memberi masuk penekanan. Da'a yad'u. Jadi situ memberi masuk penekanan. Ada ya berarti itu fi'il mudhari'. Okey. Da'a fi'il madhi, yad'u fi'il mudhari'. Kemudian keadaan selepasnya ialah kataan isim sebab ada alif lam. Al-yatima. Kalau perkataan tunggal tak ada alif lam, dia boleh baca yatimun. Belum diusik apa-apa lagi dengan alif lam ke, dengan perkataan sebelum ke, maka dia boleh baca yatimun.
Okay, bahasa Arab ni kalau isim yang belum diusik-usik apa lagi, dia perkataan dia tunggal. Maka baca dengan bagi dhamma lah. Dhamma bagi dua bagi tanwin. Yatimun, masjidun, baqaratun, syajaratun. Itu perkataan tunggal yang belum diusik apa lagi. Tapi kalau dia dah diusik dengan perkataan sebelum, selepas, alif lam dan sebagainya, maka perubahan dia akan berlaku di hujung. Itu pada huruf yang akhir. Dan sekarang ni huruf hujung huruf apa? Timah. Mim. Huruf mim kan? Mim. Mim tu dah berubah sebab berkaitan dengan perkataan sebelum. Sebab tu baca yatima, akan datang jumpa yatimu, akan datang lagi jumpa yatimi. Kenapa tu? Kerana berkaitan dengan perkataan sebelum. Itu dia punya cara dia lah. Okey. Jadi maksud dia fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itulah ialah orang yang mengherdik anak yatim. Tu. Orang itu, demikian itulah orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu. Okey. Wala wa tu dia bagi huruf. Sebab dia ada makna. Wa tu dia bagi huruf sebab ada makna. Istiqna. Wa istiqna. Wa nak mula kan, mula pangkat baru, cerita baru, kisah baru. Tapi dalam surah yang sama. Wa istiqna dia bagi wa untuk permulaan. Dia ada makna sendiri. La ni fokus sikit. Masya-Allah dapat lagi ilmu. Nafi. Ustaz nak tanya, seronok kan mengaji ke tak seronok? Seronok. Seronok kan mengantuk ke? Seronok Ustaz. Seronok ah. Okey. Seronok lah ada teh kawan kat sebelah tu. Kuih lah puas kan. Sambil ustaz mengaji ngap ustaz akan tahu dia kata. Kita buat gurau-gurau boleh Boleh. Ada kacang lagi, ada apa lagi, masya-Allah, ngap ngaji. Ustaz tanya tak boleh jawab, kacang penuh mulut. Kopi ada kat sebelah Ustaz. Apa dia? Ada teh tarik kat sebelah. Oh, masya-Allah, patut tak bunyi-bunyi suara pun. Okey, baik. Gurau-gurau sikit, santai-santai kan. Tentulah. Ini semua pahala besar ni mengaji ni. Ini adalah mengaji ilmu Quran. Sebelum ni kita ingat, mengaji Quran ni adalah mengaji baca, mengaji tajwid, waqaf, ibtidak. Kita ingat mengaji Quran itu je. Rupanya ini pun termasuk bahagian mengaji Al-Quran yang perlu dihayati, yang perlu didalami, yang perlu dipelajari oleh setiap kita. Ini sebahagian daripada ilmu Quran yang kebanyakan orang tak mengaji ilmu ni. Dia ingat mengaji Quran ni mengaji baca tajwid itu ya. Bertahun-tahun mengaji tajwid, nak kenalkan hukum 5, hukum tajwid tu. Tapi ilmu ni dia tak mengaji. Maknanya dia belum lengkap lagi dalam pengajian ilmu Quran. Selain daripada ilmu Quran ada tafsir semua macam-macam lah berkaitan. Okey, ini la tadi. Sebab tu ilmu ni kalau dipelajari oleh anak-anak muda dan anak-anak kita yang remaja-remaja tu, oh masya-Allah hebat sangat-sangat lah. Sebab mereka orang kata pemikiran mereka makin segar lagi, makin kuat lagi. Jadi kalau dedahkan ilmu ni kepada mereka, masya-Allah nah, sungguh berkesan. Okey, la. Nafi. La ada dua makna. Satu la, tulislah nafi. Nun alif. Tak apa tulis nafi. Ataupun la satu lagi la Nahi. nahi. Tak apa tuliskan tu nahi. Nafi dan nahi. Oh tak, semalam Ustaz dah hurai kan? Okey. Ada. La nafi iaitulah la yang makna tidak. La nafi ya la yang makna tidak. La makna tidak. Kalau la nahi, la yang makna Tegah. Jangan. Mana contoh la nafi? Iaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada tak la ni? La mana tidak? Cuba terjemah. La ilaha illallah. Cuba terjemah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain disembah melainkan Allah. Tiada tu tidaklah kan. Tiada tu mana tidak. Samalah. Tiada Tuhan ataupun tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah.
Artinya ini adalah la nafi. Contoh la nahi pula. Ringkan-ringkan. La tadrib. La tahrib. Asal dia daraba pukul. Tadrib mana? Kamu pukul. Jangan Kalau pukul. ada la tadrib, Jangan. jangan apa? Jangan kamu pukul. Kamu pukul. Dah boleh bahasa Arab. Tak Tak. sampai 2 minit. Tak sampai 2 minit tuan-tuan dah boleh bahasa Arab. La tadrib. Mana apa? Jangan kamu pukul. Jangan kamu pukul. Ada tak Ustaz tulis Jawi mana sini? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Macam mana tuan-tuan boleh tahu? Letak depan Jangan Ustaz. kamu. Ya. Nampak tak? Dalam masa tak sampai 2 minit dah boleh bahasa Arab. La tadrib maksud dia jangan Kamu. Pukul. jangan kau pukul. La takhruj. Jangan Dengan kamu masuk. raja. Jangan kamu keluar. Nampak dah boleh bahasa Arab. Fikiran kita mula bercabang kan? Jangan kamu keluar. La taqra. La taqra. La taqra. Dah takrok. Jangan kamu Baca. baca. Okey, Ustaz dengar tadi. Ustaz dengar tadi. La taghdab. Jangan Jangan marah. marah. Ya, jangan kamu marah. Dah cekak dah. Ustaz bagi contoh-contoh yang tu yang lain tu tuan-tuan buka sendirilah sebab tu nama dia kunci. Kunci ni Ustaz bagi tuan-tuan buka banyak sebanyak yang boleh. Takkan Ustaz nak bagi semua anak kunci. Ya. Okey, tadi kita sebut la taghdab. La tahzan Ustaz. Dah. La tahzan lagi kan. La taghdab dah. La taghdab. Apa lagi Ustaz ni? La takhruj. La takhruj. Satu yang terbaru Haji sebut la Zan. tahzan mana apa? Jangan sedih. Jangan kamu duka cita. Tak. Duka cita. La tahzan. Okey. Dalam Quran Allah sebut la takhafa. Kan? La takhaf. Kisah yang Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar tu. La takhaf. Jangan takut. Takut. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Aku bersama Allah. Sesungguhnya Allah Taala Allah bersama bersama kita. kita. Masya-Allah, tuan-tuan dah nampak, dah boleh bersambung dah ayat Quran tu. Alhamdulillah. Allah kata, Nabi Muhammad kata dekat orang rakan kisah tu, Nabi Muhammad cakap dekat Sayyidina Abu Bakar, la takhaf. Jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sebab dalam peristiwa tu Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar saja bersembunyi di Gua Tur. Maka Nabi kata la takhaf, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Masya-Allah. Nanti insya-Allah ilmu kita mengaji ni dia akan bersambung, dia akan bersangkut paut pemahaman kita dalam Quran. Kita akan kaji nanti insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Memanglah cara mengaji dia macam ni, sikit-sikit, tapi nanti kita akan bawa ke Quran. Kita akan bawa kepada ayat Quran. Nanti kita akan faham apa yang Allah sebut. Innallaha ashtara minal mu'minina. Innallaha ashtara minal mu'minina. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Kita akan faham apa maksud dia. Allah sebut lagi. Sesungguhnya Allah Taala membeli orang-orang mukmin dengan diri mereka dan dengan harta benda mereka, dengan Allah Taala bagi kepada mereka syurga dan Allah bagi syurga. Maksudnya apa dia? Itu pergi bertafsir. Maksudnya Allah beli ni sudah tentu Allah beli yang elok-elok, yang cantik-cantik. Allah nak beli amalan kita yang cantik. Kalau kita pun nak beli buah, beli yang elok kan tak elok? Kita beli buah. Elok. Elok. Lepas pilih-pilih, lepas pegang-pegang, lepas letak-letak, pegang-letak, orang kata nak beli ke tak mau beli ni? Rosak buah saya ni. Tu kita nak beli pun memilih-milih kan. Apatah lagi Allah nak beli amalan kita, nak beli ibadah kita, nak beli solat kita, nak beli puasa kita, zikir kita. Tentu Allah nak beli yang elok-elok. Ini beri tafsir pula. Ustaz sebenarnya tak mau fokus kepada tafsir. Nak fokus kepada bahasa Arab ni. Nanti kita akan faham. Ayat Quran, qul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kita akan faham wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da. Naam, masyaallah. Nanti kita akan faham Allah sebut ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Baik. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Masya-Allah, masya-Allah. Nak sampai ke situ tu kena sabar, kena sabar. Okey, itu hala tuju kita ialah kita nak pergi kepada Quran nanti insya-Allah. Okey, pergi balik pada ayat. Sekarang dah pukul berapa? 49. Sikit lagi. Pergi ayat tadi balik. Ya. Tarik nafas balik. Tenang-tenang. Ustaz dia laju, bila ustaz laju tu ada yang tak letih dengar ustaz tak baca laju sangat. Okey, baik. Bila slow dia kata, ustaz ni slow lambatnya, ustaz laju dah laju pula. Ya, perlahan tak apa. Okey lah Ustaz, macam ni okey. Okey lah, okey baik. Ada ketika kita kena laju, ada ketika kena perlahan insya-Allah. Okey, yang tadi ayat tu dah. Oh wala, okey. Wa mana huruf dan istinaf, la Ustaz dah huraikan tadi, la nafi atau la nahi. Di sini sesuai la nahi ke la nafi? Dan tidak mendorong. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi la nafi. La nafi. Sebab makna dia dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maksudnya dia tak bagi makan orang miskin. Ini cerita-cerita tentang orang yang dusta yang Allah Taala cerita tadi tu. Orang yang mengherdik anak yatim, orang yang tak bagi makan orang miskin. Ini golongan orang yang dusta dengan agama. Jadi yahuddu adalah fi'il mudhari'. Tak ada huruf ya. Itu dah tahu dah. Dia bila ulang-ulang ni maknanya dia ada satu kaedah dia kata iza taqarrara tahaqqaqa. Itu kaedah bahasa Arab. Iza takarrara tahaqqaqa. Bila diulang-ulang dia akan menjadi kejap, menjadi kukuh. Ni Ustaz dapat perkataan ni berapa harap daripada Ustaz Muhammad Jul. Dia bagi ke Ustaz direct terus. Dia kata Ustaz Rahim, tolong hafal ni pepatah ni. Dia call Ustaz. Adalah perbualan sebelum tu tapi last kali dia bagi kesimpulan Ustaz Rahim tolong hafal perkataan ni. Iza taqarrara tahaqqaqa. Mulai yang itu Ustaz hafal, ingat, tak lupa dah insya-Allah. Saya rapat dengan Ustaz Muhammad Jun, alhamdulillah. Apa faham Ustaz direct terus dengan dia. InsyaAllah baik. Bila diulang-ulang akan menjadi kuat pemahaman kita, akan jadi kejap, akan jadi mantap pemahaman kita. Sebab tu kita ulang-ulang sebut, ini fi'il mudhari'. Padahal tadi dah sebut dah, tapi diulang-ulang lagi sebab nak bagi ingat betul-betul. Yahuddu fi'il mudhari' sebab ada huruf ya. Memberi maksud sedang ataupun akan berlaku. Itu dia punya pengertian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada berapa bilangan? Saya sebut perkataan tu je. Ada berapa bilangan? 14. Ada 14. Kawan-kawan dia ada 14. Tuan-tuan kena belajar lah, bilang bagi cukup nanti lah. Begitu juga fi'il madhi ada berapa belas? 14 juga. Dia ada senarai dia. Tuan-tuan kena kaji. Untuk menghasilkan makna yang berbagai kena pandai bilang bagi cukup 14 tu. Mana dia muzakkar, mana dia muannas, mana dia ghaib, mana dia ghaibah. Tu tuan-tuan kena pandai bahagikan. Ikut dia punya jadual, dia punya kata-kataan tu. Okey, seterusnya ala. Ala ni kategori huruf. Huruf jar. Dia huruf ni dia mabni, dia tak berubah, dia macam tu lah. Apa masuk sebelum pun, apa masuk selepas dia tak kisah, dia tetap macam tu. Dia tak ada orang boleh usik dia. Baris dia tetap macam tu. Ala. Cuma kalau dia bergabung dengan keadaan lain, macam ala ni bergabung dengan kum, dia akan jadi alaikum. Cuma baris dia akan timbulkan, baris mati tu. Dia tak adalah alakum, dia alaikum. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan alaikum, itu adalah gabungan ala dengan kum. Alaikum. Ala mana atas ataupun ke atas, kum kamu, ke atas kamu. Macam tu. Masya Allah. Faham ke tak faham tu? Faham ni insyaAllah. InsyaAllah. Senang-senang je Ustaz ajar tu lah. Sebab Ustaz selalu dengar alasan daripada orang. Dia kata, Ustaz, bahasa Arab ni payah. Ustaz pun tak tahu benda apa yang payah. Mungkin dia selalu cakap benda yang umum. Payah. Dia terlalu umum. Cuba fokus satu-satu. Fokus. Macam Ustaz sebut ala, huruf.
takkan dia tak boleh faham bahasa Melayu tu. Ala tu huruf, makna dia atas. Takkan dia tak boleh faham kan. Jadi maksudnya bila kita fokus, kita cuba detailkan satu persatu, insya-Allah ada yang dia faham. Mungkin dalam banyak-banyak yang ustaz mengajar ni, ada yang dia tak faham, ada yang dia baru nak faham, ada yang dia faham sangat-sangat dah. Dia macam tu. Tapi kalau dia kata, ustaz, tak faham lah mengaji dah 2 kali, 3 kali dia ikut, tapi tak boleh faham. Itu makna dia tidak adil pada dia punya kesimpulan tu. Tak adil. Dia tak adil. Dia sebab dia kata tak faham. Takkan tak faham langsung. Tentu ada benda yang dia faham juga kan. Begitu. Boleh faham maksud Ustaz kan? Boleh. Faham Ustaz. Tu. Kita jangan selalu sebut, Ustaz, saya tak boleh faham lah, saya tak boleh ikut lah program ni. Tak faham lah Ustaz mengajar ni, faham. Ustaz nak tanya, apa yang tak faham tu? Adakah keseluruhannya tak faham? Ataupun tak faham bahasa Melayu yang Ustaz cakap tu? Adakah Ustaz guna bahasa Siam? Bahasa apa? Tak. Ustaz guna bahasa Melayu. Kan? Ustaz sebut huruf, Ustaz sebut nafi, Ustaz sebut nahi, Ustaz sebut fi'il mudhari'. Jadi cuba fokus kepada benda-benda yang Ustaz cakap tu. Dan kumpul satu persatu. Jadi tentulah ada benda yang kita faham. Tapi kalau kita buat kesimpulan kata, Ustaz, saya tak faham lah apa Ustaz kata. Itu tidak adil di atas kesimpulan tu. Okey, apa dia? Saya rasa yang tak faham tu kan bila kita nak apply tu tak tahu. Bila kita nak apply benda tu. Macam tu. Dia bila masa kita nak guna. Nak guna tu ke dalam ayat Quran nantilah. Dan kena ingat, bahan-bahan yang kita mengaji kena ingat, nanti kita akan guna dalam Quran. Kan tadi Ustaz tunjuk contoh ayat-ayat yang Ustaz baca kan. Semua tu kita akan kupas berpandukan kaedah yang kita belajar ni. Ibarat yang macam ni lah. Seorang mekanik yang nak jadi mekanik yang mahir, mula-mula lagi dia masuk pusat giat marah, cikgu dia ajar ini spana nombor 10, ini spana nombor 8, ini spana. Dia perincikan alat-alat tu, alat. Ini screwdriver, ini tayar dia macam ni, ini cara bukanya. Dia ajar tu. Dan sekali bila pelajar tadi mahir, maka dia akan buat latihan bekerja sambil belajar di satu bengkel. Dia latih dia dah mula bekerja sambil belajar. Dan akhirnya dia mampu buka bengkel sendiri. Dia macam tu. Kita sekarang macam tu lah, duk belajar tentang alat. Kita baru masuk peringkat awal, duk belajar bahan-bahan, alat-alat. Dan akhir nanti tuan-tuan akan boleh menjadi bukan jadi mekanik, jadi orang yang mahir dalam ketika baca Quran. Bila baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Allah. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah. Baru seronok, faham? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang mukmin. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka itu Allahu Akbar. Yang tu yang kita nak tu, baca menyertai dengan makna dan penghayatan. Baru duduk dengan Quran tu sejam tak rasa apa, setengah jam tak rasa apa. Wallahu alam. Okey. Mana tadi? Ala ta'ami. Ta'ami itu adalah perkataan isim. Sebab ada ta'a, ada ala. Ta'am mana apa ta'am? Makan. Kan. Ta'am mana makan. Ta'am mana makan. Al-miskini, itu pun isim sebab ada alif lam. Ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Itu. Jadi ada huruf, ada fi'il, ada isim. Masya Allah. Dalam ayat 3 ni ada huruf, ada isim, ada fi'il. Itu yang Ustaz kata tadi, bahasa Arab ni berselang-seli. Isim, fi'il, huruf. Huruf, fi'il, isim. Isim, fi'il, huruf. Tu. Okey, ayat 3. Sekarang dah pukul berapa? Pukul 9. Ustaz tak payah lajak lah. Kita cuba disiplinkan masa lah. Walaupun tak habis surah tapi tak apa. Nanti kita sambung. Jangan gopoh-gopoh. Ada banyak ayat itu. Saya tanya je Yahudu tu. Yahudu. Kuat sikit soalan dia apa dia? Ada suara tak? Apa soalan dia? Apa yang lama lah? Yahudu. Yahudu tu ada ya, pengen mudorek. Pengen mudorek. Mudorek. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
Dia fi'il mudhari' memberi maksud sedang berlaku ataupun akan berlaku perbuatan tu. Orang yang dusta adalah orang yang tidak memberi makan orang miskin. Okey. Dan sesi yang berikutnya ni, tuan-tuan boleh tanyalah satu soalan ke dua soalan. Nanti kita sambung ayat 4, ayat 5 dan ayat 6, ayat 7. Bahasa Arab kata qalilan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Mengaji sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Qalilan fasara jabal. Dah boleh ingat dah. Qalilan fasara jabalan. Ustaz ada seorang anak murid dia staff IKIM. Anak murid ustaz dia bahagian teknikal ni. Dia mengaji ustaz bahasa Arab dulu lama dah. Banyak ustaz ajar dia, tapi yang dia ingat qalilan fasara jabalan. Dia ingat yang tu je. Setelah dekat 7-8 tahun tak jumpa dia, dia call ustaz, dia kata ustaz, ingat tak saya ni? Saya kata, suara tu cam tapi orang tak. Dia pun qalilan fasara jabalan. Oh, ingat Amir Sabri yang IKIM tu. Oh, insya-Allah. Rupanya dia ingat yang tu, yang lain dia tak ingat lah. Tak apalah, nasib baik ingat juga. Okey, tuan-tuan nak tanya satu soalan. Ustaz, kalau Ustaz bagi 10 dapat 1 je tak apa ke Ustaz? Apa dia? Kalau Ustaz bagi 10 dapat 1 je, tapi kita usaha maksud saya. Tak apa, dapat dah tu. Ustaz bagi 10 dapat 1 pun dah dapat tu. Ustaz bagi 1 dapat separuh je, dapat dah tu. Kan? Ustaz bagi 10 kosong tak dapat. Itu janganlah. Itu mesti mengaji tidur tu. Nak tanya. Ya, baik. Huruf la tu selepas tu boleh ke fi'il madi? Okey. Huruf la selepas tu boleh ke fi'il madi? Tidak. La, kalau kita ambil contoh. La fa'ala. Tidak telah buat. Macam tak munasabah kan? La daraba. Tidak telah pukul. Macam tak ngam maksud kan? Dia mesti pergi pada fi'il mudhari'. Sebab kalau terjemah la, contohnya la kadzaba, tidak telah dusta. La jalasa, tidak telah duduk. Boleh faham ke ayat tu? Macam tak faham kan? Faham tak? Okay, la kataba, tidak telah tulis. Macam maksud dia macam lain macam sikit kita tak boleh faham. Jadi tak sesuai untuk fi'il madhi. Dia fi'il mudhari' boleh. Fi'il mudhari' amal boleh. Amal pula harus suruh. La tazhab. Fi'il amal dia pergi pada fi'il mudhari' juga. La tazhab, jangan kamu pergi. Jangan kata la zahaba, jangan kamu telah pergi. Boleh faham maksud tu? La zahaba, jangan kamu telah pergi. Ni suruh kah? Suruh duduk kah? Suruh pergi ni? Kan? Oh, jadi Ustaz, jadi kita nak tahu sama ada dia nahi atau nafi, kita kena tengok apa selepas dia lah ya? Ya, betul. Dan tengok cerita tu cerita apa? Cerita tu cerita menafikan ke atau cerita melarang? Kalau cerita melarang, itu nahi. Kalau cerita menafi, cerita menidakkan, mana tu nafi. Wallahu alam. Boleh ya sekarang tu lah? Ya, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Jadi Ustaz rasa pengajian kita hari ini sampai itu. Kesimpulan dia dalam banyak-banyak ngaji itu kesimpulan lah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita terus berusaha untuk belajar ilmu ini. Jangan putus asa, jangan lemah semangat. Terus belajar sehingga kita dapat memahami ayat Quran yang kita target untuk memahami insya-Allah. Perlahan-lahan insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah. Kurang lemah tersilap daripada Ustaz sendiri. Kurang mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Taala sempurna, Allah Taala bagi pahala yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami, ya Allah, terangkanlah hati kami, ya Allah, terangkanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami untuk mendapat ilmu ini, ya Allah, untuk memahami ilmu ini, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, pilihlah kami, ya Allah. Berikanlah ilmu ini kepada kami, ya Allah, agar kami memahami ayat Quran yang kami baca, ya Allah. Kami memahami surah Yasin yang kami baca, ya Allah. Kami memahami surah Al-Mulk yang kami baca setiap malam, ya Allah. Kami memahami surah Sajdah yang kami dengar pada pagi Jumaat, ya Allah. Kami memahami surah-surah yang penting-penting dalam Quran yang kami baca, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk memahami surah-surah tersebut, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minkum. Minna wa taqabbal ya karim. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Jazakallah.